Al-Insan ini mungkin antara surah kita yang kita akan habiskan jangka uh, di hingga hujung tahun ini, ataupun lebih awal daripada itu, dan selepas daripada itu mungkin kita akan bercuti, ataupun ada kelas yang kita akan bercuti panjang sikit, sementara memberi laluan pada tahun 2024. Saya ada sedikit task yang perlu diselesaikan, yang perlu dicapai. So mungkin ada kena ambil cuti panjang sikit untuk kelas kita. Cuma nanti saya akan bincang dengan Janura macam mana, adakah kelas TNT ini dan ASL ataupun salah satu daripadanya sahaja. Nanti kita tengok macam mana nanti untuk tahun depan nanti, insyaAllah. Okay. So insyaAllah kita nak menghabiskan Insan ni by hujung tahun ini, insyaAllah. Ataupun sebelum daripada tu, kemudian kita cuti sekejap lah kan, cuti apa, cuti SEM kejap. Ke tak perlu dah cuti, nanti saya akan bincang pada Janura nanti, insyaAllah. Baik, malam ni sambung bincang kita dalam surah Al-Insan. Kita nak mulakan dengan nak membaca dahulu surah Al-Insan. Kita nak baca ayat yang ke kita ada sedikit baki perbincangan di penghujung. Sebentar. Baik, di penghujung ayat ke-7, so kita nak baca ayat ke-7, ayat 8 dan juga ayat 9, insya-Allah. Haji Yaya ada ke? Tak ada, tak apa. Haji Yaya tak ada. Okey, baik. Kita baca. Baik, kita baca firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Terjemahan, mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan Tuhan kepadanya, serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan, sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Kita dah lihat pada bahagian awal, separuh daripada ayat yang ke-7, iaitu yufuna bin nadri, iaitu antara sifat al-abrar, ataupun sini kita sebutkan sebagai ibadullah. Sebagai ibadullah, mereka adalah orang yang mereka adalah orang yang melakukan perkara-perkara sunat umpama ia adalah perkara-perkara yang wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, serta mereka takutkan hari yang azab seksanya merebak di sana sini. Baik, maka perkara kedua yang Allah sebutkan tentang al-abrar, mereka adalah orang yang takut kepada yauman. Yauman ini terjemahannya satu hari. Satu hari, cuma kurungan tu diletakkanlah akhirat.
Tapi kalau teks Arab dia hanya menyebut mereka takut tentang satu hari. Hari apa? Dia hari yang sepatutnya pada pembaca ia adalah sesuatu yang telah sedia maklum. Sesuatu yang telah sedia maklum. Mereka takut akan satu hari. So, satu hari apa? Untuk orang yang dia dah biasa dan contoh kalau kita baca novel ataupun cerita tu dia sebut je kita dah tahu dah walaupun hari tu banyaklah hari-hari macam-macam hari ada tapi kita dah tahu dah hari itu adalah hari apa. Kita dah tahu dia merujuk kepada siapa tanpa ragu-ragu lagi. Maka mereka takut kepada satu hari yang mana satu hari itu sentiasa berlegar-legar di fikiran mereka. Umpama kita ada satu hari yang kita ternanti-nanti, contoh kalau dulu kan hari perkahwinan. So selagi majlis pernikahan tu tak berlangsung, selagi tu apa? Bangun tidur kan, nak tidur balik sampai ke nak tidur balik. Kepala akan fikir tentang apa? Tentang persiapan hari majlis tu nanti. Dalam doa pun ingat, ya Allah mudahkanlah hari itu nanti kan. Akan duk teringat je hari itu selagi tak selesai. Dah selesai barulah hilang kan. Hari hari nak pergi interview contohnya ataupun hari nak pergi exam. So perkara itu sentiasa ada dalam kepala, sentiasa kita ingat selagi perkara itu tidak selesai dan ia memberi kesan kepada diri seseorang itu. Dan untuk ibadullah ataupun al-abrar ini, satu hari itu adalah hari yang sentiasa berada di dalam fikiran mereka. Berapa lama? 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kita kalau tunggu tarikh pernikahan pun berapa lama? 6 bulan, 8 bulan. 6 bulan tu lama dah lah. Kan? Hari exam berapa lama je? Sebulan, 2 bulan. Kan? Akan tetapi untuk ibadullah berapa lamakah satu hari itu berlegar di fikiran mereka? Berbelas puluhan tahun satu hari itu sentiasa berlegar di fikiran mereka. Sebab itu apa sahaja yang mereka lakukan dia akan relate kepada satu hari itu. Bila berdoa dia akan doa, ya Allah bantulah aku ya Allah untuk lulus pada hari itu. Ya Allah bantulah aku ya Allah supaya aku tidak kepanasan pada hari itu. So apa pun yang dia buat dia duk teringat hari itu, duk teringat hari itu. Kan? Bila nak bercakap sesuatu duk teringat hari itu. Hari apa? Hari akhirat nanti. Kalau aku cakap macam ni kan, macam mana hari itu nanti? Kan? Kalau ni aku dengar bunyi azan, tak bangun pergi solat, macam mana hari itu nanti? So dia duk teringat tentang yauman ini, tentang satu hari ini, dan Allah letakkan ia dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim nakirah. Dia dalam bentuk isim dan ia adalah isim nakirah. Isim nakirah ni point dia apa? Dalam bahasa Arab ambil dah ni. Dalam bahasa Al-Quran. Boleh ya? Isim nakirah menunjukkan sesuatu yang umum. Antaranya, pertama menunjukkan sesuatu yang umum. Yang kedua, ia juga menunjukkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Maka hari ini bukan hari yang biasa, dia adalah hari yang besar yang akan dihadapi. Maka sebab itu mereka duk risau tentang hari tersebut. Dan kalau kita lihat pada perkataan ya khafuna, sebutkan mereka takut. Takut ini, adalah gambaran kepada ketaatan. Takut adalah gambaran kepada taat. Kenapa? So disebutkan tadi, kerana kalau orang yang dia tak takut, maka apa yang akan berlaku pada dia? Orang yang takut, kalau kita kata sekarang kan, orang yang takut dengan hantu dengan orang yang tak takut dengan hantu, beza tak? Beza tak?
Bezalah kan. Orang yang takut dengan hantu, kan? Terang benderang pun, dia nak pergi ke dapur seorang-seorang minum, pun takut. Terang benderang, lampu semua buka, masih takut. Tapi kalau orang itu yang dia tak takut dengan hantu, gelap gelita pun dia selamba je pergi minum air dekat dapur. Tak buka lampu nah, kan? Hanya bertemankan bulan dan bintang sahaja. Kan? Punyalah terang. Masuk sampai dalam rumah dia punya cahaya bulan dan bintang. Maksud dia, bumbung dia bocor lah. Atap dia bocor. Cahaya masuk. Maka takut dia melambangkan kepada taat kerana orang yang tak takut kepada hari itu, yauman itu, maka dia akan buat apa sahaja yang dia nak. Tapi orang yang takut kepada yauman itu, dia akan berhati-hati dalam perlakuan dia. Maksudnya, dia akan taat kepada setiap suruhan dan juga larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dinamakan takut yang terpuji. Takut yang terpuji. Perasaan yang kadang bila disebut tentang takut, ia macam satu perasaan yang apa? Perkara yang lemah yang ada pada diri seseorang kan. Takut cabaran, takut sakit, takut tu macam lemah lah kau ni, itu pun sakit ke? Itu pun takut ke? So takut satu perasaan yang lemah kalau ada pada diri seseorang. Tetapi takut yang dalam bentuk begini adalah satu perkara yang terpuji. Ini namanya takut yang terpuji. Kerana takut ini, ia adalah gambaran, ia adalah perumpamaan kepada taat. Takut dia kepada Allah menjadikan dia taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dinamakan takut bertempat. Kan? Takut bertempat. Dan selalunya orang takut yang tidak bertempat. Apa di antara takut tak bertempat? Selain daripada takut hantu, takut kena kejar dengan anjing ke, apa yang lagi takut tak bertempat? Dia takut miskin. Bertempat tak takut tu? Dia takut nanti kehilangan pekerjaan, dia takut tak ada duit, dia takut sakit, dia takut. Sedangkan Tuhan dia Tuhan yang Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Tuhan adalah Tuhan yang Nasir, Maha Pemberi pertolongan. Tapi dia duk takut kan, kalau tak ada duit macam manalah aku nak survive. Beras dah naik kan. Tu naik ni semua naik kan. Air Starbucks pun naik. Dah tu pergi minum Starbucks buat apa kan? Bising air Starbucks naik. Minum air. Takut duit tak ada, takut pekerjaan tak ada, takut orang tak suka bila kita sebut tentang kebenaran, takut nak nasihat orang, takut nak tunjukkan yang kita ini nak berubah, nak berhijrah, takut, semua takut. Itu namanya takut yang tidak bertempat. Kenapa takut? Kepada rezeki, takut duit tak ada, takut duit habis. Kenapa? Kenapa takut sakit? Kenapa takut susah? Kenapa takut musibah, ujian? Kenapa? Sedangkan kita ada Tuhan pemberi rezeki, Tuhan yang Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Penolong, Tuhan yang Maha Pemberi jalan keluar, Tuhan yang segala-segala, macam-macam Tuhan kita tu sifatnya ada. So kenapa takut sangat dengan kehidupan ini? So, itu yang dinamakan takut yang tidak bertempat. Dan di sini Allah bawakan takut yang bertempat, yang sepatutnya, dan sebab itulah mereka ini menjadi orang yang istimewa, ibadullah, kerana sikap mereka itu lain daripada yang lain. Maka takut ibadullah dia adalah misalan ataupun perumpamaan ataupun gambaran kepada ketaatan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takutkan satu hari yang mana pada hari itu syarruhu kejahatannya. Syar ni kejahatan lah. Khair baik, lawan dia syar. Syar maksudnya jahat ataupun tak baik. Mustatira. Apa maksud mustatira?
Mustatira, dia sama perkataan dengan ru'ut asalnya adalah sebentar. Satoro. Ya, Satoro. baik. Ru'ut asalnya, ya ini siapa yang dah masuk kelas Jumaat yang pukul 9 ni, yang level 2 ni patut dah boleh tangkap ni. Ru'utnya ialah toro. Okey, kita ambil daripada yang besar punya sikit lah. Sorry. Saya ambil yang besar sikit punya. Okey. Perkataan mustatirah, dia berasal daripada istatara. Fa'ala. Yastatiru. Yastatiru. Dia mengikut wazan istaf'ala. Ini yang belum sampai lagi atau L1 tunggu dulu. Kita akan sampai. Istaf'ala. Istatar. Kenapa? Sebab dia dah ada alif baik. So dia punya ruwet apa? Dah tahu dia punya pattern, barulah cek ruwet dia. Ruwetnya di sini kan, di ujung ni fa, ta, ain, lam, itu ruwet dia. Maka kalau kita lihat pada istatara, apakah ruwetnya? Ta, alif, ra. So ruwetnya adalah tara. Tara ataupun ta alif, alif ra ataupun ta waw ra ataupun ta ya ra. Itulah ulang-ulang pusing-pusing lah sebab dia adalah huruf illah alif waw ya itu. Baik. Perkataan tara, apa maksud tara? Familiar tak dengan perkataan ni? Tur. Tairun. Toirun ababil. Macam burung aja. Toirun ababil. Burung kan? Betul lah. Tairan, samalah. So tair maksudnya apa? Burung. Sebab itu pernah dengar tak perkataan ta'irah? Daripada tara juga, ta'irah. Ta'irah ni kapal terbang. Dia terbang. Betul, ta'irah namanya ta'irah. Berasal daripada tara sebab dia terbang. Matar tak sama. Matar sama, matar tempat terbang. Kita panggil lapangan terbang kan. Samalah. Matar dia tempat terbang. Tair maksudnya apa? Burung. Maka Allah nak sebutkan ya khafuna yauman kana syarruhu mustatira. Sebab itu diterjemahkan di sini, hari yang azab seksanya merebak di sana sini. Merebak di sana sini itu perkataan apa? Mustatira. Maksudnya apa? Kan kalau kita yang kalau kat selalunya dekat ni lah, dekat Madinah kan. Kat Madinah burung Madinah, merpati ada burung tu kan, merpati tu kan. So bila dia tengah duk makan, seorang lalu apa je ni? Dia teraba. Itu namanya mustatira. Dia merebak terbang ke sana sini, tak tentu arah. Sana penuh ada. So, nak bagi tahu pada hari itu, akhirat nanti, keburukan ataupun azab seksa itu berterbangan, bertebaran di sana sini. Sebab itu orang yang kalau kata burung tengah terbang macam tu, tiba-tiba dia lalu kat tengah tu, dia macam mana? Adakah dia boleh jalan tegak aja ataupun dia pun macam tu? Dia pun terkejut. Dia pun jadi macam tak tentu arah juga kan. Sebab itu nanti di mahsyar apa akan berlaku? Kita boleh duduk relax je ke? Tak ada. Setiap orang akan apa? Allah sebutkan pada juzuk yang ke-70. Sibuk diri sendiri. Pada hari itu setiap orang likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu setiap orang ada urusan yang menjadikan dia sibuk. Menjadikan dia yughni itu maksud dia dah apa? Dah tak cukup masa dah. Tak cukup masa. Sibuk sangat. Sebab apa?
dia nak nguruskan hal di sini, itu mustatira, dia jadi macam tak tentu arah, sibuk sana. Itu gambaran kalau kita tengah berjalan, burung tengah duk terbang-terbang, kita pun jadi tak tentu arah. Mustatira, hari yang bukan kebaikan yang tersebar banyak, tetapi adalah apa? Keburukan yang tersebar banyak. Maka kalau keburukan yang tersebar banyak, dia umpama kalau sekarang kita doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestin agar Allah beri bantuan kepada mereka. Kalau kita berada di medan peperangan, kan, adanya kapal perang, jet pejuang daripada atas, dia melepaskan peluru-peluru. Bahasanya ialah dihujani peluru. Orang kat bawah macam mana? Persentage untuk kena tu tinggi ke ataupun rendah? Tinggi. Tinggi. Sebab dia dihujani dengan peluru. Dia tak nak berlari ke mana pun, kemungkinan besar mesti akan kena punya. Maka pada hari itu, azab, seksa, keburukan, kesakitan sedang merebak di sana sini. Dan waktu tu kita ada kemungkinan tak akan terkena dengan salah satu daripada peluru yang jatuh daripada atas, sudah tentu. Sebab itu orang apa, kalau dia tengok peluru duk jatuh, tak sebut peluru jatuh ke atas lah, hujan batu jatuh ke atas, dia nak duduk tak tengah hujan tu? Tak ada. Sebab apa? Dia takut. Sebab kemungkinan untuk dia kena adalah hampir 100%. Itulah dia hari yang ibadullah duk takut. Mereka boleh nampak betapa bahayanya hari itu hingga mereka takut sangat hari tersebut, sedangkan orang lain relax, dia macam tak ada apa-apa yang berlaku. Itulah yang menyebabkan ibadullah akhirnya dekat dunia ini dia tak boleh nak buat benda lain dah. Kepala dia tak boleh lepas dah macam mana. Kita kalau tengah duduk, tiba-tiba kita duk pergi ziarah ke Baitul Maqdis contohnya, tiba-tiba tengah perang, kita pun sangkut dalam perang sekarang ni. Boleh tak kita fikir tentang, malam ni nak makan apa teringin lah nak makan ayam KFC. Ada selera tak lagi nak fikir macam tu? Ingat hujung minggu ni nak pergi jalan dekat mall tu, tak ada tak selera? Tak ada selera dah fikir pasal semua tu. Kepala duk fikir pasal apa? Takut kalau rumah kena bom ke, terkena peluru ke dan sebagainya. Maka ibadullah, mereka sedar tentang hari itu yang memang nak lepas daripada hujan azab itu memang takkan boleh nak lepas. So kepala mereka duk fikir macam manalah, risau tentang hari tersebut, hingga akhirnya memberi kesan kepada mereka di dunia. Mereka duk sibuk fikir tentang tu hingga mereka buatlah amal soleh yang banyak. Sebab itu mereka adalah orang yang kuat untuk melakukan ibadah, sebab vision mereka itu jelas tentang apa yang akan berlaku nanti di akhirat. Adapun orang yang tak berapa nampak, maka mereka pun berehat-rehatlah di dunia ini, menikmati apa yang perhiasan yang ada di atas dunia ini. Sebab itu pada hari tersebut syarruhu mustatira, ketika itu azab manusia akan dihujani oleh azab dan juga seksa. Dan waktu itu dalam surah Al-Qiyamah Allah gambarkan manusia dah tak tahu dah nak pergi mana, hingga akhirnya manusia bertanya, Ainal mustaqar. Manusia bertanya, Ainal mustaqar. Mana dia tempat yang teguh yang kita boleh nak duduk berteduh pada hari ini, kan? Surah sebelum ini, surah Al-Qiyamah, sebelum daripada surah Al-Insan ini, kan, pada ayat yang ke-10 itu, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Allah. Saya tak padam conteng tu, minta maaf. Maka pada hari itu berkatalah manusia, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tak ada lagi tempat berlindungan. Pada hari itu kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya segala perkara. Al-Mustaqar maksudnya adalah tempat yang teguh, tempat yang
yang kuat. Hari tu tak ada tempat berlindung lagi yang lain. Sebab semua orang duk cari tempat berlindung kat mana nak berlindung. Maka Allah kata hari tu tak ada lagi tempat perlindungan. Yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla saja, tempat yang kukuh kalau nak berlindung. Tapi pada hari itu, adakah semua orang boleh berlindung minta perlindungan daripada Allah? Tak ada. Tak ada. Dan setiap daripada kita tak boleh pastikan diri kita akan mendapat perlindungan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ibadullah, mereka takut sangat dengan hari itu. Sebab ia adalah hari yang hampir pasti setiap orang akan terkena dengan azab seksa, dan kita tak pasti adakah kita akan mendapat perlindungan pada hari itu daripada Allah Azza wa Jalla. Yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut akan satu hari yang mana azab seksanya itu merebak ke sana sini dan manusia tidak ada tempat lain yang mereka boleh nak pergi. Perkara kedua yang Allah sebutkan, kemudian Allah pergi pada ayat ke-8, perkara yang ketiga, yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Perkara tiga yang Allah sebutkan di sini. Dan mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim. Baik, sebelum tu satu perkara kita sebut bahawa ibadullah mereka takut kepada satu hari tu. Kenapa? Kita dah sebutkan pada minggu lepas. Kenapa orang baik pun takut? Kenapa ibadullah mereka ni dah banyak dah ibadah, kenapa mereka juga takut? Kita sebutkan dalam hadis pada minggu lepas, antaranya ialah kerana mereka bimbang tak cukup buat amal yang baik. Yang kedua, mereka pun sebagai manusia ada juga melakukan kesalahan. Kan? Maka ia juga menjadi tanda tanya. Kalau ibadullah dia dah tahu perkara itu salah, jadi kenapa dia buat? Kan, dah tahu itu salah, kenapa buat? Betul tak? Okay. Maka ia adalah kerana manusia kadang-kala dia akan tergelincir. Yang kedua, kita sebenarnya tahu bila kita buat dosa dan juga kesalahan. Kita sebenarnya tahu bila kita dah over the limit, melebihi sempadan yang Allah telah tetapkan. Kita tahu. So ibadullah, bila dia tahu dia dah terlebih daripada yang sepatutnya, maka apa dia buat? Dia berhenti. Dia berhenti daripada melakukan perkara demikian dan dia balik on track. Dia balik on track. Sebab itu dia ada rasa takut sebab dia ada buat juga salah. Tapi bila dia tahu dia buat salah, dia akan berhenti dan dia akan balik on track. So kita ada melakukan dosa dan juga kesalahan. Dan sebenarnya kita tahu apa yang kita buat tu salah. Betul tak? Maka bila kita tahu apa yang kita buat tu salah, niat kita mungkin ada berubah di pertengahan melakukan sesuatu ibadah. Maka berhenti sekejap dan perbetulkan balik niat. Berhenti sekejap dan perbetulkan kembali amal. Sebab itu bila kita nak buat sesuatu, yang terbaik ialah kita fikir dulu. Kita fikir dulu sebelum nak buat. Contoh, orang kadang-kala, bukan kadang, selalunya, orang banyak tak tahu tentang apa yang kita buat. Dan kita sebenarnya yang expose sendiri diri kita ataupun apa yang kita buat. Dan inilah kesukaan yang manusia suka yang diambil kesempatan oleh orang-orang yang bijak memanipulasi manusia. Apa antara perkara yang manusia suka? Manusia suka kepada puji-pujian, manusia suka kepada penghargaan, manusia suka orang tahu dia itu buat satu perkara yang luar biasa. Manusia suka orang tahu dia buat baik, contohnya. So, maka manusia yang lain menciptalah media sosial yang kita ada pada hari ini. Hinggakan kehidupan orang lain, kan, hinggakan kita boleh tahu apa yang berada di dalam rumah setiap orang.
Kita boleh tahu macam mana dia orang dalam rumah, ahli keluarga dia macam mana, apa yang dia buat, apa yang berlaku dalam keluarga, semua kita boleh tahu. Dulu nak tahu boleh tengok kat TV saja kan. Adalah mana-mana artis yang terkenal tu orang pun buatlah cerita pasal family dia, so boleh tahu. Tapi itu tidak sehebat media sosial pada hari ini. Kita boleh tahu secara live apa yang berlaku dalam keluarga tersebut, dan di sinilah syaitan menggunakan peluang yang ada. Dan berhati-hatilah kadang-kala kita melakukan sesuatu kebaikan yang orang lain tak tahu, tapi kita sendiri yang beritahu. Dan sebenarnya deep inside kita suka orang tahu apa yang kita tengah buat. Contoh, dan ia juga peringatan untuk kita berhati-hati. Kalau kita katakan kita tak ada pun perasaan tu nak orang tahu apa yang kita buat dari sudut ibadah khususnya. Kalau kita tak ada pun perasaan tu, tapi berhati-hatilah kerana syaitan akan sentiasa datang untuk bermain-main dengan niat kita. Contoh, kita membaca Al-Quran contohnya, kan? Orang tak tahu pun kita duduk rumah ngaji, kan? Duduk rumah ngaji ataupun duduk rumah ngaji berapa banyak. Tapi orang tahu bila apa? Bila kita upload, kan, dekat media sosial kita, dekat WhatsApp kita, dekat story, kan, WhatsApp story ke Facebook story ke, kita share. Alhamdulillah selesai untuk hari ini. Kan, dia pun tunjuklah gambar Quran habis juzuk yang ke-20. Betul. Alhamdulillah nak dekat khatam dah. Alhamdulillah. So dia membuka kepada apa? Membuka kepada pintu fitnah untuk diri dia sendiri. Kan? Walaupun mungkin dia tak ada niat langsung nak tunjuk ke orang. Kan? Tak ada niat langsung nak riak, nak cerita. So, tapi syaitan akan bermain-main dengan perkara itu. Bermain-main dengan niat dia. Dan in the first place, kalau dia tak ada niat nak orang tahu, kenapa dia perlu upload? Kenapa dia perlu upload? Ya, kerana ibadah dia adalah satu perkara yang perlu disembunyikan sebagaimana kita menyembunyikan dosa dan kesalahan dia. Ya, kita menyembunyikan dosa dan kesalahan kita, begitu kita kena sembunyikan juga kebaikan yang kita lakukan. Kita berpuasa, kan? Pun orang, contoh orang call kita pun tak angkat-angkat ataupun reply rambat sangat kita, orang-orang WhatsApp kita, message kita rambat respon, kan? Oh, sorry lah tadi tak angkat call, tengah masak untuk buka puasa satgi. Kalau kita tak cakap, orang tahu tak? Orang tak tahu pun. Kalau kita hanya cakap, oh sorry tadi ada kerja sikit, orang kisah tak nak tanya buat kerja apa. Kalau kita tadi, oh sorry tadi masak jap, orang kisah tak nak tanya kita masak untuk apa. Orang tak kisah, orang tak tahu, orang tak tanya pun. Tapi oh sorry lah tadi masak kejap untuk berbuka puasa kejap lagi. Ya. So dia apa? Sebab itu kita tahu, kita sendiri tahu deep inside bila waktu sebenarnya kita memang ada rasa nak orang perasan perkara kebaikan yang sedang kita lakukan. Kalau kata tunjuk gambar, tunjuk gambar langit, kan, takat gambar dalam kereta, tunjuk gambar langit cantiknya, indahnya hari ni, tapi ada gambar steering, kan, itu orang dah boleh tahu dah, kan. Itu dulu orang dah buat lah, waktu mula-mula media sosial dulu, itu antara benda yang orang dah buat, kan, takat gambar steering, kan. Nak tunjuk, konon nak tunjuk luar ataupun gambar air tengah minum ke, ataupun gambar jam, tapi tunjuk steering, kan, lambang dekat steering tu. Itu dulu orang dah buat. Tapi sekarang itu antara benda yang berlaku. Kita personally akan tahu sebenarnya niat kita, dan bila kita sedikit tersasar dan kembalilah on track bila kita sedar perkara tersebut, dan itulah yang ditakuti oleh ibadullah. Mereka bimbang ibadah mereka tidak diterima, dan mereka bimbang mereka tak ada ganjaran, sebab habis dah semua ganjaran itu kerana apa? Dia riak kepada orang dalam ibadah. Silakan. Ustaz, kalau macam tu boleh jatuh syirik juga ke Ustaz? Tidak. Tidak. Kerana dia nak menunjuk, kan, kalau masuk pada bahagian riak, dia
dia masuk pada bahagian syirik kecil lah. Masuk pada bahagian syirik kecil yang Nabi SAW sebutkan bila dia buat satu itu kerana nak riak. Okey. Itu kita berhati-hati. Kadang-kadang um, apa tu kita kena duduk sekejap sebelum kita nak buat sesuatu. Contohnya kan, kadang antaranya kalau kita okey dan kita tak rasa apa-apa. Contohnya kan kadang orang beritahu tentang dia puasa sunat ataupun dia bangun tahajud kan, contohnya. So itu kalau kita tak ada rasa apa-apa pun, perasaan sedikit di hujung-hujung tu untuk orang tahu, dan okeylah kan. Tapi yang terbaik tetap kita menyembunyikanlah semampu kita apa yang kita lakukan. Ingatlah sebagaimana kita menyembunyikan sungguh-sungguh dosa dan kesalahan yang kita lakukan, begitu juga bersungguh-sungguhlah menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Maka ia antara perkara yang ditakuti oleh ibadullah. Baik, ayat yang ke-8 Allah menyebut tentang perkara yang ini antara perkara yang kita semua pun telah sedia maklum, iaitu memberi makan. Saya mengajak kita melihat pada perkataan at-ta'am. Ia didahului dengan apa? Alif lam. Maka kategorinya apa? Ia adalah Isim. Isim apa? Makrifah. Isim ma'rifah. Isim ma'rifah ni maksudnya apa? Sesuatu yang umum ke khusus? Khusus. Sesuatu yang khusus. Baik. So mereka memberi makan. Kalau letakkan at-ta'am, maksudnya makanan yang mereka tahu tak makanan tu apa dia jenis makanan tu, ataupun apa menu tu mereka tahu tak? Tahu. Sebab Allah gunakan alif lam. Allah gunakan dalam bentuk ma'rifah. Kemudian Allah sebutkan miskinan wa yatiman wa asir. Miskinan, apakah tanda yang ada pada perkataan miskinan? Tanwin. Baik, yatiman tanwin juga, asiran tanwin juga. Maka kategori ketiga perkataan ini apa? Isim nakirah. Isim nakirah. Mana yang Allah nak bagi tahu? Ibadullah ini ataupun al-abrar yang kita sebutkan, mereka adalah orang yang dia tahu pada portion makanan dia ada apa? Ada portion orang lain juga di situ. Pada portion makanan dia ada portion orang lain juga. Ibarat kita kata, kalau kita kata at-ta'am ini adalah makanan, dia alif lam dia akan jadi apa? The food kan? Dia akan jadi the makanan lah, the food. Miskinan dia akan jadi apa? Yatiman, asira, isim nakirah. Kalau dalam bahasa Inggeris dia akan letakkan kan? So dia akan jadi the food for a people. Siapakah orang tu? Umum untuk orang lain semua. Dia tak berikan kepada golongan yang khusus, walaupun di sini adalah orang miskin, anak yatim dan orang tawanan, tapi dia tidak mengira orang miskin itu siapa. Orang Islam ke, bukan Islam ke, bangsa apa ke, dia tak kira. Dia tak kira orang miskin tu dekat ataupun jauh, dia kenal ataupun tidak. Orang miskin yang nampak macam tak miskin pun dia tak kira. Dia tak kira. Yang dia tahu dalam portion makanan dia at-ta'am, Allah gunakan alif lam, makanan dia tahu. Maka dia tahu adanya hak orang lain yang umum, ramai di luar sana yang berhak atas at-ta'am, makanan yang dia ada. Itu. Wah, Ustaz, macam mana tu Ustaz? Kita makan Sebentar.
Anak saya seorang ni ketumbit. Nak pakai ubat mata, anak juga pakaikan. Bismillah. Doa Allah Ali. Sembuh. Syafaqallah. Jam belum mata. Hari ini minta maaf. Pakaikan tu lagi. Okey. Basah putus sikit sapu dia. Nah. Baik, silakan. Minta maaf. Macam mana Ustaz? Kalau Hmm. kita makan, portion yang kita makan tu ada hak orang lain. Macam mana nak makan Ustaz? Dap- Baik, mak. Baik, macam mana nak makan kan? Ha. Siapa Torik ke? Torik. Itu macam mana nak makan dalam makanan kita ada makanan orang lain. Kan? Baik. At-ta'am, pertama kalau kita boleh dapat gambaran macam tu, kan? Dia memberi ingatan sentiasa kepada kita. Bila kita tengok je makanan dalam pinggan kita, kita kata, ada orang lain punya kat sini ni. Membuatkan kita apa? Akan sentiasa rasa perlunya kita untuk bersedekah, untuk berinfak. Ia bukannya lagi jadi kita, orang kata macam jadi hobi. Kan? Rasa macam nak infak. Rasa macam nak sedekah. Tak. Kita boleh lihat betapa al-abrar ataupun ibadullah ini pada setiap kita kata serving ataupun setiap kali hidangan yang dia makan tu dia rasa ini ada orang punya. Menjadikan dia, lepas tu dia kata apa? Tadi yufuna bin nazri. Infak dan sedekah tu wajib ke sunat je? Sunat je. Tapi bila kita rasa dalam setiap pinggan hidangan makanan kita ada orang lain punya, so mereka jadi macam aku kena bagi ke orang. Dia jadi macam wajib pula untuk dia pergi bagi pada setiap kali hidangan dia tu ada orang lain punya. So boleh bayangkan tak macam mana ibadullah ataupun al-abrar ini memberi makan kepada orang. Dia bukannya hanya pada tunggu kalau ada lebih aku bagi lah. Kalau ada lebih aku bagi. Kalau tak ada lah. Banyak perkara yang kita lihat pada perkara ini. Antaranya ialah bila kita melihat pada dalam setiap pinggan kita itu, setiap kali hidangan ada portion orang. Bila orang yang tahu macam tu, dia ada cara fikir yang macam tu. Adakah dia akan tumbuh dalam diri dia sifat tamak? Ada tak akan tumbuh dalam diri dia sifat tamak? Sudah tentu tidak. Sebab dia tahu dalam setiap pinggan dia pun ada orang lain punya ni. Dia makan, aku tengah makan orang punya ni. Aku tengah makan orang lain punya ni. So macam mana dia nak ada boleh rasa tamak dalam diri dia sedangkan dia sedar, ini ada orang lain punya, aku kena bagi kepada lain. So dia menghindarkan sifat tamak yang ada dalam diri dia. Yang kedua, menjadikan seseorang itu benar-benar berfikir tentang orang lain ketika mana dia sedang, kalau kita khususkan tentang makan, ketika mana dia sedang nak makan. Pernah tak bila kita tengah nak makan, kita teringat kepada orang-orang yang susah, orang yang gelandangan ke, orang yang tak ada makanan. Jarang Ustaz. Makan tu je. Makan tu kan, kadang bismillah pun lupa. Bukan nak ingat orang, nak ingat bismillah pun terlupa kadang-kadang. Kan? Pernah tak bila kita nak makan tu, kita teringat, adik-beradik aku yang lain ni, kawan aku ni, kan? Ada ke yang tengah susah? Diorang ni ada ke yang tengah tak cukup duit? Dan kita tengah nak makan. Bila orang yang makan dalam keadaan yang demikian, menjadikan dia makan, macam mana jadi makan dia? Dia akan makan dalam penuh penghayatan pada setiap yang ada dalam pinggan dia. Akan ada kemungkinan tak dia akan membazir buang-buang makanan yang ada dalam pinggan dia tu? Tak mungkin. Kerana bila dia makan, dia teringat, orang yang tak makan tu, entah kawan aku ni ada ke tak duit nak makan, dia ni ada duit tak nak beli beras, teringat. So, tak tergamak untuk dia meninggalkan sisa makanan yang ada dalam pinggan dia. Tapi betapa kita lihat makanan pada hari ini bukan dalam pinggan dia. Dalam pinggan dia tak habis kan. Kadang dia ambil 2-3 pinggan, ada yang tak sentuh langsung pun kalau pergi buffet tu. Buffet Ramadan tak payah cerita lah. Pergi buffet, kadang pergi makan mana-mana buffet pun, makan breakfast kat hotel ke, dia pakai syok, dia nak ambil je sebab aku bayar. So aku ambil apa yang aku nak. Kadang tak sentuh pun makanan yang ada. Lahirlah orang-orang yang begini. Kenapa?
Dia tak tengok dalam sepinggan makanan dia tu ada orang lain punya bahagian di situ. Betapa dia benar-benar akan merubah perspektif kita tentang makanan dan apa yang kita sedang makan. Sebab itu dalam surah Abasa Allah sebut apa? Sangat tawalla. Saya pergi, saya tak padam tapi saya pergi, saya bawa ke situ pada surah Abasa. Kan Allah sebutkan pada ayat ke-24, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, falyanzuril insanu Tengok makanan. ila ta'ami. Hmm. Maka hendaklah setiap orang itu melihat kepada makanan dia. Kenapa saya lihat pada makanan? Maka al-abrar, ibadullah, melihat kepada makanan dia waktu dia sedang makan, dan dia melihat ini ada hak orang lain dalam pinggan aku. So, dia akan ingat saudara Muslim dia yang lain. Bila setiap orang ingat kepada saudara dia, kawan dia yang susah, akan ada tak orang lain yang susah? Akan ada tak ahli keluarga yang akan susah? Tak ada. Tapi kenapa ada orang susah? Kerana orang yang senang tak ingat orang yang susah. Maka jadilah orang susah itu terbiar, tak dibela. Tapi kalau setiap orang falyanzuril insan ila ta'ami, dia tengok pada makanan dia waktu dia tengah nak makan, dan dia teringat kawan dia, orang lain yang tak makan, maka dia akan menghargai makanan yang dia ada, dan dia akan sentiasa okey, aku kena bantu orang lain. Kerana dia tak boleh lepaskan tekak di sini. Sebab tu Nabi SAW sebutkan, laisa min kamalil iman man bata syab'an wa jaruhu bi jambihi ja'ian wa huwa ya'lam. Tidak sempurna iman seseorang itu yang mana dia tidur dalam keadaan kekenyangan dan jiran dia di sebelah tidur dalam keadaan kelaparan, dan dia tahu tentang perkara tersebut. Laisa min kamalil iman, tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Kenapa? Dia tak tengok pada makanan dia. Dia tak kisah pada orang lain makan ke tak makan. Maka keimanan seseorang tu menjadi sempurna dengan apa? Dengan dia ambil peduli tentang perihal orang lain. Dan yang utama yang agama ini highlightkan adalah tentang apa? Tentang makan. Sebab itu Nabi SAW juga bersabda, wa habbul a'mali ilallah, dan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam saudara muslim engkau yang lain. Maksudnya engkau mengembirakan saudara muslim engkau yang lain dengan apa pun cara. Engkau bersembang dengan dia ke, engkau buat lawak ke, engkau bagi dia hadiah ke, engkau belanja dia ke, apa-apa yang boleh buat dia gembira. Itu amalan yang terbaik. Au takshifa anhu qurbatan, atau engkau mengeluarkan dia, bantu dia keluar daripada kesusahan yang dia sedang alami. Au taqdi anhu dainan, atau engkau bantu melangsaikan hutang dia. Au taturda anhu jau'an, atau engkau mengangkat kelaparan yang sedang dia rasai. Maksud dia bagi dia makan. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, ayyul islami khair? Apakah amalan dalam Islam ini yang terbaik? Maka Nabi kata, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan dan engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenali. Memberi makan perkara yang diberi perhatian oleh al-abrar, ibadullah. Bila mereka melihat dalam sepinggan makanan itu, dia melihat ada orang lain yang berada di situ. So bukanlah maksudnya setiap kali kita ambil lauk nak kena asingkan untuk dia ni, untuk dia ni, untuk dia ni. Bukan. Tapi gambaran besar yang Allah nak berikan, pada setiap apa yang kita dapat itu ada hak orang lain di situ. Pada sofa kita, pada kereta kita, pada handphone kita, pada pakaian kita, pada pendapatan bulanan kita, itu semua ada hak orang lain di situ. So bila kita nak membeli sofa, contohnya nak beli sofa 10,000 katakan, kan, kita kena ingat dalam tu ada portion orang lain. So sama ada kurangkan harga sofa itu, sebahagiannya infakkan, ataupun
tambahlah, beli 10,000, okeylah harga sofa 10,000. Okey, dalam masa yang sama saya infak juga 1,000, 2,000 bagi pada orang sebab ada portion orang lain dalam sofa saya ni. Begitu yang Allah ceritakan tentang ibadullah. Ibadullah. Ustaz, Ya saya. Assalamualaikum. Nak Salam tanya, warahmatullahi. ini bukan sama, not the same as zakat. Is not the same because zakat part of whatever you have kan kena bagi that zakat. So but this one isn't it already apa yang kita makan sama-sama tu bukan sama, no? Bukan. Kerana zakat dia ada haul dan nisab dia. Ada waktu dan bilangan dia yang kalau capai tahap tu baru kena zakat. Kalau tak capai tahap tu tak kena zakat. Dia wajib kan? Itu yang wajib. Tapi ini bukan zakat. Sebab itu Allah sebut tentang makan. Nanti kita akan lihat apa lagi gambaran yang lain yang ada di sini. Tapi Allah sebut tentang makan. Makan adalah dia tak masuk pada bahagian zakat. Makan adalah perkara yang hari-hari yang kita buat, hari-hari yang kita buat. So dia bukan masuk pada bahagian zakat. Dan lebih daripada itu, kan, dalilnya lagi ialah pada ayat yang ke-7 tu, mereka ibadullah ni yufuna bin nadri, memang dia buat benda yang sunat itu umpama macam wajib. So berinfak itu sunat, bersedekah itu sunat, dia bukan wajib. Tapi untuk ibadullah, mereka jadikan dia macam satu perkara yang wajib, yang dah macam sama level dengan zakat. So zakat, satu bahagian mereka keluarkan mengikut haul dan nisab dia, tapi lain, kita kata on top itu, dia memberikan wayut'imuna at-ta'am. Dia So- zakat ni so untuk Ustaz, orang dia yang macam- berkemampuan aja ya Ustaz. Yang tak mampu tak boleh. Jadi Ah. makan ni semua orang boleh kan? Betul. Betul. Ada satu hadis kalau tak silap saya masa di padang mahsyar besok bangkit tu memang orang akan kelaparan dan kekeringan dan tidak berpakaian kan. Siapa yang rajin bagi sedekah pakaian dan bagi minum apa semua, dia dulu akan dibagikan air dan makan dan pakaian kan. Betul. Ada hadis dia kan? Kalau tak silap Betul. Ustaz nak tanya, Silakan. pasal zakat tadi, kalau Ya, kita saya. dah apportion a certain amount, kan, kita boleh je bagi dekat orang miskin kan, duit zakat ni. Tak perlu dah bagi kat pusat zakat kan. Boleh. Boleh. So yang kita bagi orang miskin ni does not include yang cerita pasal bagi makan ni lah. Bukan. Tidak. Oh. Ustaz, Ya, saya. sorry. Bukan zakat, kalau kita seelok-eloknya kita bagi makanan, no? Food, kan? Kita bagi, it's not just duit. Duit kalau nak apa orang tu berhutang and then you lunaskan the hutang and so on. But for anak yatim, orang miskin, semua tu yang ikut asnaf tu, the best thing to give is food, bukan? Ya, untuk asasnya ya. Untuk asasnya betul. So itu untuk zakat, dia adalah perkara asas yang perlu diberikan, dan paling asas adalah makanan. Sebab kalau lapar, orang memang akan sanggup buat apa je. Kalau orang tu lapar sangat, kita kata kau nak makan, boleh aku bagi makan. Kau tolong pergi bunuh orang tu, dia akan pergi bunuh orang sebab dia nak makan. Dia lapar. So sebab itu asasnya adalah makanan. Betul. Asasnya adalah makanan. So yang ini macam mana ni Ustaz? Baik. Okey. Untuk kita tengah cerita tentang siapa? Kita tengah cerita tentang ibadullah, tentang al-abrar, ibadullah, dan kita tahu mereka ini orang-orang yang special lah, yang istimewa. So kalau orang yang istimewa, kita tahu sudah tentulah mereka bukanlah orang yang biasa, sama macam kita dari segenap segi. Orang awam. Utamanya sudah tentulah ibadah mereka itu berbeza lah daripada kita. Itulah highlight dia. Lepas itu dinamakan sebagai ibadullah. So ini Allah nak ceritakan tentang bagaimana ibadah mereka dengan Allah Azza wa Jalla hingga mereka itu mendapat gelaran ibadullah. Sebab kalau orang yang dia mendapat gelaran doktor contoh, atau dapat gelaran datuk ke Tan Sri ke, so kita tahu mesti dia bukan orang biasa macam kita lah. Sebab gelaran tu dipilih bukanlah main macam kuasa, aku tengok dia ni okey lah, aku nak bagi dia.
bagi dia Tan Sri, suka je tengok orang tiba jalan bagi. Tak. Mesti ada sesuatu yang dia dah buat melayakkan dia dapat jawatan ataupun gelaran itu. So nak dapat ibadullah, dia bukannya macam senang-senang je dapat ibadullah, mesti ada sesuatu yang dia dah buat. Dan apa yang dia dah buat tu mestilah lebih daripada orang, atau kata dia extraordinary. Outstanding. Mestilah lain daripada. So inilah kita macam kita dah keluarkan zakat, okey lah. Keluarkan zakat dan okey lah. Sebab itu kita ada apa? Kita ada Muslim. Kemudian kita ada mukmin. Kemudian kita ada kita semua ambil requirement je. So boleh tak siapa yang solat, siapa yang dia keluarkan zakat, puasa Ramadan, haji masuk syurga? Boleh. Macam Azan sebutkan, dia meet requirement, so dapatlah. So boleh masuk syurga tu. Tapi ini cerita nak dapatkan satu layanan yang istimewa yang tak semua orang dapat. Sebab itu kita bukan je nak masuk syurga, kita nak masuk syurga Firdaus. Kita bukan je nak masuk syurga, tapi kita nak masuk syurga yang sekali dengan Nabi. Betul tak? So nak dapat tu, so sudah tentulah kena luar biasa lah, kan? Macam belajar lah kan. Kalau belajar biasa-biasa, takkan kita expect nak resultnya luar biasa. So orang yang dapat result luar biasa, sudah tentu dia belajarnya tu luar biasa lah. So orang yang dapat ganjaran Allah bagi nanti, gelarannya itu adalah ibadullah, yang Allah sebut cerita khusus tentang dia orang. So mestilah apa yang mereka lakukan itu adalah luar biasa, tak macam yang kita. So inilah antara perkara luar biasa yang mereka lakukan. Perkara yang sunat itu mereka dah lakukan dia macam perkara yang wajib. Yang wajib apatah lagi, sudah tentulah mereka lakukan. So bila mereka memberi makan, ialah tentang zakat tu dah settle. Zakat tu dah settle dah. So ini adalah ekstra yang mereka berikan, dia on top daripada zakat yang telah mereka keluarkan. Itu adalah wa yut'imuna at-ta'am. So, mereka memberi perhatian kepada saudara muslim mereka yang lain, dan mereka tak tergamak nak bersenang-senang sendirian, kan? Mereka berkongsi juga dengan orang lain, sentiasa pada setiap apa yang mereka ada, mereka tak tunggu ada lebih baru mereka bagi. Selalunya orang bersedekah dia berinfak bila tunggu ada lebih, kan? So okeylah, bagus, dah adalah ganjaran. Tapi orang yang dia bersedekah waktu dia tak ada lebih pun, memang itu je lepas yang dia ada. So mana yang lebih hebat? Sudah tentulah yang, kan? Sebab itu antara video yang viral yang dapat rating tinggi, orang suka sangat tengok apa, bila ada seorang tu dia bagi makanan dekat gelandangan, tiba-tiba ada orang lain datang minta gelandangan tu share makanan dia, sedangkan kita tu gelandangan tu duit pun tak ada, makan pun, tapi dia willing untuk share makanan dia dengan orang lain. Itulah baru kita buat, wah, luar biasa. Tapi kalau orang tu dia senang, tiba-tiba ada orang datang minta makanan, dia share. Luar biasa tak? Tak luar biasa, sebab memang ada orang yang senang, memang ada lebih, dia bagi je. So ibadullah al-abrar, dia tak tunggu ada lebih, apa yang dia ada itu dia berikan. Kenapa? Kerana ia sudah tentu berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik dia tunggu ada apa? Apa yang orang munafik tunggu? Orang munafik dalam harta dia, bila dia ajak untuk nak bersedekah ke berinfak, apa yang dia tunggu? Dia tunggu ada lebih, baru dia bagi. Dan ialah bercerita tentang ini sebenarnya, saya bercakap je lah kan, kita sendiri pun kan, mudah-mudahan Allah ampunkanlah saya yang berkongsi ini, yang juga belum melakukan seperti mana yang ibadullah ataupun al-abrar ini lakukan. Yang berlaku kepada orang munafik ialah apa? Allah sebutkan, saya tak padamkan nota-nota tu, boleh minta maaf, contoh-conteng tu saya tak padamkan. Allah sebutkan pada surah yang ke-9 surah At-Taubah, pada ayat yang ke-75 dan juga ayat ke-76. Halaman 199 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minhum man 'ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Wa minhum man 'ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun.
Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami dari limpah kurnia-Nya, maksudnya bagi lebih, tentulah kami akan bersedekah dan tentulah kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu, serta mereka membelakangkan janjinya, dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelakangkan kebajikan. So ini orang yang apa? Bila dia nak bersedekah, dia tunggu dulu, ya Allah bagilah aku ada lebih, aku janji akan bersedekah. Cerita ada orang yang macam tu. Tapi ibadullah al-abrar ini, mereka adalah orang yang dia tak tunggu lebih. Dia tak tunggu dapat lebih. Dia memberi apa yang dia ada itu. Itu yang Allah sebutkan dalam wa yut'imuna at-ta'am. Pada portion makanan mereka itu, mereka tahu ada bahagian orang lain di situ, lalu mereka berikannya, berkongsi dengan orang lain. Baik. Itu satu sudut pandang. Dan bila kita melihat perkara yang begitu dalam kehidupan kita, dalam segenap kehidupan kita, maka sudah tentu kita akan berhati-hati dengan apa yang kita nak belanjakan. Dan sudah tentu juga kita akan lebih ringan untuk nak memberi dengan perasaan yang berbeza. Kan? Kerana kita tahu ini orang punya, so kita akan lebih ringan untuk nak bahagi sebab rasa macam ini adalah tanggungjawab aku. Aku memang kena pulangkan kepada orang lain. Kan? Lalu kita akan memberi dengan apa? Kalau lah kan kita tahu apa yang kita ada ni ada orang punya dan kita pulangkan dekat orang tu, ada tak kita akan rasa bangga? Ada tak kita akan rasa aku ni, baiknya aku ni? Ada tak? Tak ada. Kan? Tapi kadang-kadang boleh timbul perasaan tersebut bila kita bersedekah ataupun berinfak tanpa rasa yang macam ini memang hak diorang yang memang aku kena bagi. Yeah. So kita akan rasa macam, baiknya aku infak ni. Baiknya aku bagi dekat dia ni kan. Orang lain tak bagi, aku bagi. Yeah. So dia perasaan tu rasa macam aku buat baik. So syaitan pun akan mengapi-apikanlah bahagian tu. Teranya kau infak, kau sedekah, kau bagi kat orang ni, teranya kau. Kan buatkan kita pun rasa syok. Tapi kalau kita bagi dengan perasaan memang aku kena bagi pun, memang aku kena sedekahkan infak sebab memang ada orang lain punya portion pun dalam apa yang aku dapat ni. So kita akan bagi dengan rasa macam ini adalah amanah yang aku kena tunaikan, ini adalah hak orang yang aku kena pulangkan. So dia membantu kita untuk nak lebih menundukkan hati kita, mengurangkan inner voice daripada syaitan yang nak membakar kita dengan perkara kebaikan yang cuba kita nak lakukan. Baik. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Wa yut'imuna at-ta'am, Allah sebutkan wa yut'imuna ini apakah tanda yang ada pada perkataan wa yut'imuna yang kita dah ambil sebelum ini? Ya. Ya, dia perkataan, waunu bari atas perkataan. Maka kategorinya ialah apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Baik. Maka menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan berterus. Wa yut'imuna at-ta'am ia bukan sahaja memberi makan. Ini nak tambahan kepada apa yang Hajar Syamsina tanyakan tentang kalau nak berzakat itu adalah lebih baik dengan makanan. Wa yut'imuna at-ta'am juga antara maknanya ialah apa nak sebut dalam bahasa Melayu kita memberi apa kata ada memberi daya kepada orang lain untuk mencari makan.
Atau dengan bahasa mudahnya ialah kita menyediakan ruang pekerjaan yang mana dengan hasil daripada pekerjaan itu orang mampu untuk apa? Menyediakan makanan untuk keluarga dia. Wayatimun ta'am, dia adalah kita first directly kita beri makan. Yang kedua, gambaran lebih besar daripada itu ialah Allah nak bagi tahu ibadullah, mereka adalah orang-orang yang membantu orang lain untuk mendapat pendapatan. Supaya pendapatan tu dia buat apa untuk family dia? Buat untuk bagi makan. Maka dia adalah satu projek yang lebih besar yang ibadullah lakukan bersama-sama ya, dengan komuniti dia, dengan grup dia, membantu orang lain menyediakan ruang pekerjaan, ruang perniagaan hingga mereka ada pendapatan yang tetap yang mereka boleh beri makan kepada keluarga mereka. Dan itu adalah wa yut'imuna ta'am. Mereka memberi makan untuk jangka masa yang apa? Yang panjang. So kita ada bagi makan, yang bagi terus dia boleh makan, dan kita ada memberi makan dengan menyediakan peluang pekerjaan ke, perniagaan ke, sesuatu yang mereka boleh jana pendapatan. Yang kita panggil sekarang ini adalah keluar mencari sesuap nasi, kan? Pekerjaan itu sebagai keluar mencari sesuap nasi. Tapi kenapa dia Boleh. pakai to'am juga? Kerana memang kita pun guna kan. Kalau pergi kerja tu orang tak makan, orang sebut pergi mana? Pergi cari sesuap nasi. Kita bahasakan. Oh. Pergi mana? Picik makan. Kan? So kita menggunakan juga. Tapi ni kita bagi dia makan. Ke adakah kalau kita masak sendiri, kita bagi dia makan. Ataupun kita ambil orang lain buat makanan, bagi dia makan. Jadi membantu orang yang situ untuk buat ada pekerjaan untuk bagi orang makan. Ke yang macam mana? Betul. Keduanya betul. Wa yut'imun ta'am adalah kita bagi makan direct. Kita masak, kita beli, kita bagi. Selesai. Dan wa yut'imun ta'am juga adalah bentuk makanan yang kita beri secara berterusan. So, kita nak boleh bagi makan secara berterusan. Berapa lama yang kita mampu untuk bagi? Boleh bagi? Kan? Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Berapa lama boleh bagi? Berapa ramai boleh bagi? Maka ayat ini, para ulama membincangkan, dia adalah perkara yang besar yang Allah berikan pada ayat yang simple saja yang ibadullah lakukan. Allah sebut wa yut'imuna ta'am dan mereka beri makan. Tapi bukan saja makanan yang directly mereka boleh makan, tapi mereka menyediakan peluang pekerjaan, perniagaan yang orang lain boleh menjana pendapatan hingga mereka boleh survive sendiri. Boleh survive sendiri. Walaupun kita lepas tu dah tak ada. Kalau kita bagi makan, nanti kalau kita pun tak cukup duit, tak dapat dia makan. Betul tak? Tapi kalau kita mampu bantu dia hingga dia boleh dapat pendapatan, apa pun caralah, kita ada kenalan kan, yang ada nak cari orang kerja bagi. Kita ada apa-apa dia boleh buat mesin rumput ke, apa-apalah yang kita boleh bantu dia hingga dia boleh jadikan itu sumber pendapatan dia. Yang dengan sumber pendapatan tu orang beli apa, banyak berhabis ke mana, yang utamanya untuk makanlah. Ustaz, macam kita kata, that means orang miskin pun dia kena usaha jugalah. That means capacity building of orang miskin. Betul, Dia kata betul. give the fisherman the rod, don't give him the fish. Betul, Kalau bagi betul. fish dia Itu habis dia. makan je. Bagi tongkat, kita selalu bagi tongkat. Betul. Itulah maksud dia. Betul. Dia enabling others to be able to feed their family. Dia, supaya kita bantu dia supaya dia sendiri boleh cek makan untuk family dia. Macam tu lah kita bagi dia joran tu, bukan bagi dia ikan. Mula-mula bagilah dia ikan. Sebab dia tengah kelaparan, bagi dia ikan. So bila dia dah tak lapar, dah boleh berdiri tegak, dah ada tenaga, ajarlah dia guna joran, cari sendiri. So kita boleh lepaskan dia. Bolehlah pergi mesin rumput. Dan kita boleh picit orang lain. Dan sebab itu pusat zakat sekarang ini, mereka bukan saja menyediakan bantuan beras, gula, apa yang mereka buat lagi? Mereka bagi bantuan usahawan. Mereka ni panggil ni asnaf ni, ajak mereka berniaga. So ada bantuan perniagaan, macam-macam bentuk bantuan di sudut perniagaan yang mereka boleh buat. Tujuannya apa? Sama juga, nak bagi makan juga. Tapi
dengan cara yang lebih panjang, jangka panjang punya. So kalau kata akhirnya nanti pusat zakat pun tak ada, mereka dah boleh survive sendiri dah sebab mereka dah ada pendapatan sendiri, bahkan mungkin nanti mereka juga boleh keluar daripada senarai asnaf. Mereka ibadullah, mereka tak duduk sendirian. Mereka adalah orang yang bersama-sama menggembira tenaga, fikir nak membangunkan satu komuniti, masyarakat yang mereka ada di situ. Membangunkan daripada sudut apa? Daripada sudut ekonomi. Kerana orang akan banyak kalah daripada sudut apa? Dari sudut keuangan ni lah yang banyak orang kalah. Tapi kalau orang duitnya cukup, kan, maka banyak perkara-perkara yang buruk akan dapat dihindari. Maka wa yut'imuna ta'am, dia adalah satu projek besar yang ibadullah lakukan bersama-sama untuk membantu miskinan wa yatiman wa asirah. Maka dia empower, kan, para asnaf ini hingga mereka kan mampu untuk bangun sendiri, berdiri atas kaki sendiri. Itu yang wa yut'imuna at-ta'am. Maknanya Ustaz, Abrar ni dia punya pahala tu berpanjangan lah. Kalau setakat beli makan, habis-habis lah. Kan? Selagi Betul. dia boleh gunakan fishing rod tu ke apa, selagi itulah pahala dapat kan Ustaz? Betul. So, itu al-abrar dia melakukan semua ibadah-ibadah yang kita katakan. Orang yang bijak-bijak semua, kan. Adakah dia akan belanja semua duit dia? Tak. Orang yang bijak-bijak ke kaya ke, kan, taji dia mesti ada bahagian yang apa? Dia merancang keuangan dia dan mesti dia ada buat investment apa-apa pun lah. Dan So, itulah anak dia yatim. ibadullah. Sponsor Investment anak dia. yatim. Sponsor anak yatim. Kan hadis Nabi sebut tentang apa? Agar kita apa tu? Kalau dalam hadis pun disebut seorang tu mati tapi pahala tu akan terus mengalir. Kenapa disebut mengalir? Mengalir tu maksud dia berterusan dapat. So carilah benda-benda yang akan ibadullah ni difokus kepada benda yang boleh dapat pahala itu secara berterusan. Dia bukan macam one off sahaja. One off tu dia buat juga tapi dia rancang juga untuk jangka masa panjang. Dia cari projek yang dia boleh dapat ganjaran itu berpanjangan. So itu antara yang besar yang disebutkan adalah menggali perigi antara amalan yang Nabi galakkan kalau siapa yang nak bersedekah ataupun berinfak, membina masjid ataupun tempat belajar, itu semua yang panjangan long term punya ganjaran yang akan dapat tanpa meninggalkan yang terus boleh dapat ini. Wa yut'imuna at-ta'am, kita berhentilah setakat itu, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan bahagian yang ada baki pada ayat yang ke 8 ini, insya-Allah. Baik, saya buka dulu jika ada soalan. 1 2 3. Alhamdulillah tak ada soalan. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jazakumullah khairan bersama melakukan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai yang soleh. Insyaallah. Walakum, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.